صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadil Sakasyidi selaku mudir Darsa Terengganu, Fadil Haji Tariq selaku CEO Yayasan Darsa, Ustaz Syafi dan seluruh para asatizah, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, para tetamu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Marilah pada saat ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk tahiyat akhir semua. Bila sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu dan bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengira saat yang sedang kita berada ini ialah saat kita mendekatkan diri kita kepada Dia, dan saat kita mendekatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mesti takut. Kepada Nabi kita mesti cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selayaknya Allah Subhanahu wa taala itu ditakuti, kerana kepujian seseorang hamba itu di sisi Allah seandainya ia takut kepada Allah. Tidak ada manusia selepas Rasul-Rasul yang paling takut kepada Allah melainkan para alim ulama. Kalaulah Nabi SAW menyebut
ana atqakum billahi wa akhsyah, aku ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan aku ialah orang yang paling takut pada Allah. Itulah standard seorang rasul dan sunnah. Hanya saja yang takut itu ialah di kalangan hamba-hambanya ialah para alim ulama. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selayaknya kita takut. Maka sebab itu tidak ada pesanan yang paling penting kepada kita melainkan pesanan takwa. Sehingga kan pada perhimpunan penting dan wajib pada hari Jumaat, khatib di atas mimbar akan memesan dan berpesan pada kita, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah ataupun takutlah kamu kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suruh takut kepada Dia bukan semata-mata takut, tapi takut dengan sebenar-benar makna takut. Seperti mana yang Allah sebut, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah ataupun takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ataupun sebenar-benar takut. Maknanya kepada Tuhan kena takut sungguh. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada Allah kita benar-benar takut, maka tidak ada satu pun perintah Allah yang kita tinggal. Tidak ada satu pun larangan Allah yang kita buat. Ni kalau kita benar-benar takut. Maksudnya orang yang benar-benar takut akan menjadi seorang hamba yang sebenar-benar hamba. Maka begitulah selayaknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini pengakhirannya ialah mati. Maka setiap orang yang beriman merasa takut untuk menempuh kematian. Maka setiap orang yang takut menempuh kematian ialah seorang hamba. Kenapa? Sebab mati ialah pertemuan dengan Tuhan. Bila kita nak jumpa Tuhan, kita risau, kita takut terhadap adakah akan berlaku pada kita penerimaan. Tuhan nak terima kita ataupun tidak sebagai hamba Dia. Dia seumpama seperti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang pelajar yang berada di tahun akhir mengambil imtihan dan peperiksaan adakah dia akan lulus ataupun tidak. Maka hidup ini ialah ujian, hidup ini ialah imtihan, hidup ini ialah peperiksaan. Maka di akhir kehidupan kita, kita akan dinilai. Adakah dalam seumur hidup kita, berapa tahun kita hidup atas muka dunia, 40 tahun ke, 50 ke, 60 ke, 70 ke, kita semua diterima semua amalan yang kita buat. Adakah ujian ataupun impihan yang Allah Subhanahu wa taala telah lalukan kepada kita, kita berjaya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesan ketidakberjayaan ialah neraka. Kesan daripada kejayaan ialah syurga. Tidak ada jalan antara syurga dan neraka, tapi jalan hanyalah ada dua, ke syurga ataupun neraka. Maka setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala meridainya, maka syurgalah jalannya. Mana-mana orang yang menjalani jalan kehidupan dan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka syurgalah akhirnya. Syurgalah pengakhirannya. Maka setiap orang yang melalui perjalanan hidup akan takut bertemu dengan Allah. Takut nak jumpa dengan Tuhan. Maka menimbulkan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menimbulkan 1000 muhasabah. 1000 koreksi diri. Macam mana hubunganku dengan Tuhan?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka seseorang hamba dalam kehidupan ini penuh dengan perasaan takut, iaitu sesaat mempertikaikan diri, sesaat memuhasabahkan diri. Maka orang yang selalu perhati dalam dirinya, kerja buatnya, maka dia akan merasa takut sebab dia akan dinilai oleh Tuhan. Bahkan penilaiannya ialah penilaian Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman juga. Seperti mana yang Allah sebut, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, beramallah. Nanti yang akan menilai amal kamu ialah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala meredai kita, Allah panggil malaikat Jibril, Allah kata, wahai Jibril, aku redha pada dia, redailah dia. Ketika itu Jibril, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meredai seseorang hamba yang beriman, yang mendapat keredaan Tuhan, dan menyuruh pada semua malaikat, hai semua malaikat, Allah redha pada dia, aku redha pada dia, redailah kamu semua pada dia. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana penghuni langit meredai seseorang manusia, maka diseru pula kepada penduduk dunia dan alam ini, redailah pada dia. Maka sebab itu orang yang Allah redha ialah orang yang dipuji oleh manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang pun kata dia orang baik, dia orang masjid, Quran baca banyak, dia orang hebat, selawat banyak, orang puji dia. Jadi bila mana orang puji, sebenarnya tanda penerimaan terhadap semua amal kita. Kadang-kadang orang kata pula, ahli syurga lah dia ni, syurga lah dia. Jadi itulah cara kita mengenal orang yang Allah redha, cara kita mengenal dia penghuni syurga. Maka sebab itu keluarlah ungkapan ulama, lisanul khalqi qada'ul haqqi. Lidah manusia itu ialah qada Allah. Seorang guru saya, Syekh Ahmad Yusof, duduk atas surau dalam satu program Masalah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba naik satu orang, dia bersalam. Bila sampai tang guru kami, dia kata, nak salam dengan ahli syurga, kata dia. Semua orang dengar. Berarti apa? Itulah penghuni syurga. Jadi subhanallah, kita ni dalam hidup ni, orang puji kita lagi. Kalau kita nak dipuji, kita tak akan dipuji. Hidup ni kita bekerja, kita nak orang puji kita, kita tak akan dipuji sebab kita tak ikhlas. Orang yang ikhlas ialah orang yang tak heran kepada pujian dan celaan. Kalau hang larat puji aku, hang pujilah, aku tak beli pun. Kalau hang larat cela aku, celalah, aku tak kisah pun. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas orang yang tak peduli dicela ataupun dipuji, tak kisah. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia hanya peduli kepada keredaan Tuhan. Lepas tu kata guru kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni kalau Allah dah redha, hidup pun tak apa, mati pun tak apa. Sebab itu redalah Allah menjadi Tuhan kita. Maka tidak ada satu slogan yang paling besar melainkan kita meletakkan slogan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Tuhanku. Macam mana kita rasa redha kepada Allah? Maknanya Allah ni bila dia Tuhan,
dia meletakkan undang-undang dan peraturan. Hak ni kena buat, hak ni jangan buat. Seseorang hamba yang redha pada Allah Subhanahu wa taala, masalah Sayyidina Muhammad, akan utuh dan teguh melaksanakan semua titah perintah Allah. Masalah Sayyidina Muhammad tak pernah merasa lemah untuk menunaikan setiap perintah Allah. Tu hamba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kepala otak dia, macam mana aku nak jadi hamba Allah? Macam mana aku nak jadi sebaik-baik hamba Allah? Ni orang yang baik. Macamlah kita jadi anak. Macam mana aku nak jadi seorang anak yang baik? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Contoh, seorang anak perempuan duduk di asrama, balik rumah lama-lama sekali. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Duduk dalam bilik ke, ataupun waktu mak dia masak, dia keluar tolong mak dia, ataupun sebelum mak dia keluar masak dulu. Boleh tak dalam bilik mak duduk masak? Tu anak yang tak baik. Jadi anak yang baik, dia sudah boleh berfikir, mak aku banyak dah masak kat aku hari tu, daripada muda sampai mak aku tua, masak kat aku. Ni aku nak khidmat kat mak aku pula. Ayah makan nasi, masalah Sayyidina Muhammad, ayah tak ada nak pi basuh pinggan, anak ambil ayah cek basuh. Ya, apa segala yang masalah Sayyidina Muhammad meredakan ibu dan ayah, anak itu akan berada di depan sekali. Kita kena jadi seorang anak yang kita mesti challenge semua adik-beradik kita, abang kita, kak kita. Pasti kita nak bertempat di hati mak kita, kita nak bertempat di hati ayah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang mak ayah ni tak puji kita. Dia puji kita kepada orang lain. Ish, kalau tak ada abang long, anak saya tu bagus sungguh. Jadi kalau kita dengar kita dipuji oleh mak kita, tak ada. Jadi pujian itu datang daripada mulut orang lain. Kita dengar. Berarti kita telah berjaya, bertempat di hati mak kita, bertempat di hati ayah kita. Selamatlah dunia kita, selamatlah akhirat kita. Begitulah dengan Allah. Bila mana Allah redha pada kita, kita akan dengar orang tu puji, orang tu puji, orang tu puji. Tapi kita tak kisah pada pujian, sebab kita tahu baik kita bukan sebab kita, baik kita kurniaan Allah. Apa kita nak bangga? Kalau Allah tak bagi jadi baik, kita tak mungkin jadi baik pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Allah tak bagi kita ingat pada dia, tak mungkin kita dapat ingat pada dia pun. Semua Allah. Tuan-tuan, kepada Allah kita kena takut untuk menjadikan kita seorang yang baik. Kepada Rasulullah kita kena cinta. Sebab mencintai Nabi itu ialah mengikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seseorang yang mencintai Nabi akan mengikut semua yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi suruh, tak ada satu pun dia tinggal. Hak Nabi larang, tak ada satu pun dia buat, sebab dia cinta. Seperti mana yang Allah sebut, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang mendatangkan kamu oleh Rasul, fakhudhu, ambillah. Apa yang menegahkan oleh Rasul, berhentilah. Maka sebab itu seseorang yang cinta pada Rasulullah, kita akan tengok betapa rapatnya dia dengan suruhan. Tak berenggang dia dengan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan ia akan larangan Rasulullah. Tak berani buat sikit pun yang Nabi larang, sebab dia cinta. Cinta itu mengikut. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan sebut
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Sayyidina Muhammad. Katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mendakwa, kamu kata kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicinta oleh Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka dengan kita mengikut Rasulullah, kita akan dicinta oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan takut kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Beza kita takut kepada hal lain. Takut rimau, lari pada rimau. Takut pada sesuatu akan menjauhkan kita daripada sesuatu. Berbeza takut pada Allah. Takut pada Allah akan mendekatkan seseorang kepada Allah. Tapi dengan Rasulullah kita kena cinta. Cinta menimbulkan satu perasaan untuk paling dekat dengan Rasulullah. Dekat Rasulullah ialah pada mengamalkan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok pada kita. Kita banyak pakai baju warna apa? Kalau kita ialah peminat Rasulullah, kita pecinta Rasulullah, baju kita banyak putih. Lebih-lebih lagi pada hari yang sepatutnya pakai baju putih, hari Jumaat. Ada seorang tok guru kami, tok guru kita di Kedah, Tok Haji Aziz Penang. Tok Haji Aziz doa sangat mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang nak periksa, orang ada masalah, semua pergi jumpa dia. Tak ada senama. Orang bawa ayat jumpa. Dia baca doa Al-Quran. Tak ada senama Muhammad. Orang lain balik baca doa sama, doa Al-Quran, tapi tak jadi. Dia baca makbul. Pasal apa? Sebab dia dekat dengan Allah. Sebab itu masalah Muhammad. Kita di dunia ni kalau kita nak sesuatu, kita cari kabel kan. Cari YB, cari MB, cari hak dekat-dekat. Jadi subhanallah, pasal apa doa Tok Guru makbul? Sebab Tok Guru kabel yang paling besar. Itu dia panggil tawassul. Guna Tok Guru, guna orang yang dekat dengan Allah untuk mencapaikan hajat. Boleh tak nak doa sendiri? Boleh. Tapi kita jauh. Tapi bila mana kita jumpa orang-orang soleh, kita minta mereka doa. Sebab doa mereka makbul, mereka dekat dengan Tuhan. Mereka ialah ahlullah, mereka ialah orang-orang Allah. Maka di antara orang yang disebut orang-orang Allah, ahlul Quran. Maka sebab itu Nabi sebut ahlul Quran ahlullah. Ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Orang-orang Quran ialah orang-orang Allah dan orang-orang pilihan Allah. Panjang masa bidik kita Quran ya. Kalau kamu tak ambil tarekat apapun, tarekat kamu ialah Al-Quran. Jangan pernah berjauhan dengan Quran. Quran ni sepanjang masa. Kalau orang ada handset, sat-sat, tengok handset. Bohlah paket, sat tengok pula. Bohlah paket, sat tengok pula. Kamu dengan Quran macam mana? Macam tu tak? Kalau macam tu, kamu ialah ahlul Quran. Satu orang tua di Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mati pada malam nuzul Al-Quran. Malam 17 Ramadan. Mati dalam bulan Ramadan pada malam esok 17 Ramadan. Hebat mati dia.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya saya pun tanya cucu dia, apa amalan Tok Wan dia? Apa amalan atuk dia? Cucu dia Hafiz, Al-Hafiz. Cucu dia pun orang hafal Quran. Alaihi salam Muhammad. Jawapan cucu dia, Tok Wan dia rupa-rupanya dia mati pada malam 17 Ramadan itu selepas ia menamatkan hafalan Quran. Selepas dia khatam Al-Quran 1000 kali. Bayangkan 1000 kali. Dia catat. Ni anak-anak semua ni bila ada khatam Quran tulis tarikh. Saya nak amanah pada anak-anak semua ni, kamu khatam Quran sebelum mati 1000 kali. Boleh tak? Boleh tak? Hafal Quran lagi lah boleh. Allah Sayyidina Muhammad. Khatam Al-Quran 1000 kali, lepas tu matilah. Boleh tu? Kamu lagilah muda. Dia mula tulis ketika berumur 50 tahun. Ni umur 15. Lagilah patut. Lebih dah 1000 boleh khatam. Dalam umur 50, baru Tuhan bagi ilham kat dia. Dia khatam Quran, dia tulis. Dia mati umur 90. Logiknya, kira-kira macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia baca Al-Quran, dia sebulan dia khatam 2 kali. 15 hari khatam sekali, ala sayyidina Muhammad. Bermakna setiap hari dia baca 2 juzuk. Kalau sebulan 2 kali, 12 kali 2, 24. Setahun 24 kali. Kalau 10 tahun, 240. Dalam tempoh 40 tahun dia khatam Al-Quran 1000 kali. Berarti dalam setengah-setengah bulan dia khatam mungkin 3 kali ataupun 4 kali. Itu maknanya Ahlul Quran, Ahlullah. Al-Quran itu ialah orang-orang Allah. Kalau kamu nak tengok wali-wali Allah, tengok orang yang disebut dengan Ahlul Quran. Ustazah saya, Ustazah Bashirah, suami dia seorang qadhi di Kedah. Suami dia hafiz Quran. Dia kata bila mana naik kereta dengan suami dia, dia kata tak boleh sembang apa. Dia baca Quran tu. Biliknya Quran. Orang lain sembang-sembang juga. Dia naik kereta, suami dia start kereta, Quran, hafiz. Kalau masuk pejabat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kerja, dengan Quran dia. Tahu dia mati macam mana? Dia mati di dalam sujud. Jadi kalau nak tengok Ahlul Quran yang dia ialah waliullah, tengoklah orang yang hidupnya bersama dengan Al-Quran. Al-Quran bukan setakat dia baca Quran, bukan setakat dia khatam Quran, tapi dia beramal dengan kandungan kitab suci Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau baca Quran tapi tak mengambil pengajaran Al-Quran, bahkan perangai seperti jin lah kita kata, itu bukan Al-Quran. Quran hak apa pun lupa. Macam mana nak ada Al-Quran? Allah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah yang dikatakan Nabi SAW sesaat ditanya oleh orang kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka jawab Sayyidina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Apa dia makna Nabi akhlaknya Al-Quran? Masalah Sayyidina Muhammad, maknanya Nabi itu semua ikut Quran. Sukanya mengikut Quran, marahnya mengikut Quran, semua Al-Quran. Maka subhanallah, maka seseorang itu menjadi baik dengan sebab dia takut pada Allah, dengan sebab dia cinta pada Rasulullah. Cinta pada Nabi ialah mengikut Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu perhatikan pada kita berapa banyak aturan dan peraturan yang Nabi buat, kita ikut. Saya nak cerita Tok Guru Haji Aziz ni.
Ketika dia mati, lepas dia mati kalau tak salah ingat, dia tidur malam tak kepala ni. Waktu dia disedari oleh isteri dia dah meninggal, peluh bersimbah tu tanda orang mati syahid. Sahabat Sayyidina Muhammad. Bukan peluh sikit-sikit, peluh belakang. Jadi bila dia mati, anak saudara dia pergi jumpa mak saudara dia, isteri Tok Guru, nak minta baju Tok Guru. Allah Sayyidina Muhammad. Kata mak saudara dia, hang kecil, pak melakan hang tu, hang besar, pak melakan hang tu kecil, nak padankan baju hang. Kata dia, tak apa makcik, saya nak ambil, nak simpan buat berkat. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bila dia nak, kata mak nakan dia, pergi tengok dalam lemari. Pergi tengok baju Tok Guru ni, tak sampai 10 helai. Baju Melayu tu tak sampai 10 helai, semua putih. Tu orang yang cinta pada Rasulullah. Dia cinta pada Rasulullah. Dia cinta pada Rasulullah, dia nak sama semua dengan Rasulullah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Apa boleh sama? Kita nak sama muka macam Nabi, tak boleh lah. Tapi kita boleh sama dengan Nabi pada semua praktikal hidup Nabi. Nabi makan macam mana, Nabi bersembang macam mana, Nabi terima tamu macam mana, Nabi pakai macam mana, Nabi bawa apa, rambut Nabi macam mana, Nabi masuk jamban macam mana, Nabi keluar jamban macam mana. Semua sunnah Nabi itu kita ikut. Itulah dia panggil pencinta. Anak-anak ada sugi tak? Mereka kata ada sugi. Ada sugi tak? Kayu sugi ada tak? Tak ada ustaz ni. Ni depa ni kena wajibkan bersugi. Pencinta. Ustaz pada sugi, siapa anak tak ada sugi? Ustaz ada sugi tak? Sugi ni kena ada ni, wajib dah ni, kena ada sugi. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, ustaz ni mula sugi tahun umur 13. Dah ada sugi dalam poket. Waktu di Mesir, turun rumah nak pergi kuliah, dalam perjalanan nak pergi naik bas tu sugi tu. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagi sepanjang masa ada sugi dalam poket. Nak mayang sugi. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bentuk sampai lekat sugi. Sunnah. Kalau terlupa sugi, Allah, kena rasa galat, kena rasa silap. Selesai. Ya Allah, lupa pula sugi. Kenapa lupa? Macam lupa handset. Turun-turun rumah lupa handset. Allah, tepuk diri pula. Pasal apa? Handset lupa. Tinggal sugi, tak rasa apa. Bawa sugi. Soalan sana. Hari Jumaat dah pakai baju putih lah. Bawa sugi. Biar anak-anak darasa ni bila nak sembahyang sugi. Mata pun terang, hafalan pun okey. Kenapa kadang-kadang hafalan susah? Sebab di otak kita ni ada balram. Balram tu macam hinguih, dia macam gelmar. Tahu tak? Bila ada balram tu susah nak hafal. Bila kita sugi dia cayang. Hafal pun boleh, mudah. Mata cerah. Soalan Sayyidina Muhammad. Otak baik. Bahkan yang paling besar ketika nak mati, teringat untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu paling besar. Siapa tak sugi, esok nak mati, esok terlupa nak kata La ilaha illallah. Duk kelang kabut dengan hal lain, terlupa kepada ucapan yang paling penting kita kata ketika nak mati. La ilaha illallah. Boleh faham? Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad di kita ni mesti rapat dengan Rasulullah melalui pengamalan-pengamalan kita terhadap sunnah. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebenarnya banyaklah sunnah yang kita kena pelajari, yang kita kena amalkan. Apa kelebihan mengamalkan sunnah?
Nabi sebut, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Mus'ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang mengamal sunnahku di zaman rosak umatku, dia mendapat 100 pahala mati syahid. Tak mau. Sugi yang mai dapat 100 pahala mati syahid. Orang itu akan mati syahid insya-Allah. Jaminlah akan mati syahid. Kalau kita tak mati di medan perang macam dia Palestin pun, tengok alamat. Ada 3 alamat. Sama ada mati berpeluh, ataupun mati tersenyum, ataupun mati keluar air mata. Itu tanda syuhada. Mati esok, peluh. Dan contohnya tu guru kami almarhum Ustaz Fadil Nur. Habis umur di hospital tu, waktu penunjuk hak di skrin tu, bila hidup dia macam tu, bila mati tu peluh, bersimbah peluh. Waktu malam nak dikebumikan di Darul Ulum, Muassasah Darul Ulum, Tuan Aziz minta buka lagi sekali, peluh lagi. Tu mati syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu mati syahid. Saya teringat, saya dulu ni saya selalu tidur malam mimpi menangis. Ada saja macam-macam episod mai. Mimpi dalam tidur tu menangis, jaga-jaga penuh air mata. Satu peristiwa tu, saya mimpi Ustaz Fadil Nur. Balik rumah daripada kuliah lepas maghrib, sampai rumah lewat dah. Tapi tak mau masuk tidur dalam bilik lagi. Tak ada kerja lagi. Tidurlah di ruang tamu. Dalam pukul 11 begitu, mimpi Ustaz Fadil mai. Kami tengah buat usrah. Usrah ni usrah pemuda. Ustaz Fadil mai. Dia tanya, buat apa? Buat usrah Ustaz. Teruskan perjuangan. Dia sebut macam tu, keluar mata saya. Teruskan perjuangan. Tengok dia berjalan sampai habis. Jaga-jaga, penuh air mata. Teriak sungguh banyak, menangis sungguh. Lepas tu, Mus'ala Sayyidina Muhammad. Lepas pada saya jaga-jaga tu, saya menangis. Tengah jam ada, saya ingat. Ataupun 20 minit. Teringat kat dia. Teruskan perjuangan. Tuan-tuan, tidak ada sunnah yang Nabi tinggalkan yang paling besar melainkan perjuangan. Allah Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi sebut, ikhwan Nabi ialah mereka yang datang lepas Nabi. Mereka beriman dengan Nabi dan mereka menolong perjuangan Nabi. Barulah dipanggil ikhwan yang Nabi rindui. Baru ni saya tengok dalam video Palestin, satu orang tu, satu anggota Hamas tu, dia masuk dalam tanah jajahan Israel, penuh dengan rumah-rumah dan penempatan tanah. Dia duk buru tentera Israel ni. Tentera Israel bersembunyi dalam rumah-rumah. Tengok dia ni, Mus'ala Sayyidina Muhammad, pergi ke halaman rumah, bawa machine gun. Dalam hati saya kata, dia tak takut apa? Sebab menedah diri kepada penembak curi. Tapi orang yang bejam bukan takut mati. Dia macam singa. Jadi satu orang tu, dia kameraman, dia duk ambil video. Kawan ni duk bawa tampang cari. Di hujung video tu dia kena tembak. Kena tembak tu, bunyi dia punya tapi di hujung video tu bunyi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia teringat pada mengucap kalimah syahadah. Dia tahu apa? Dia matilah. Cuma kita ni nak boleh ke? Di akhir hayat tak ingat pada hal lain, ingatlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sugi jangan tinggal. Nak akhir hayat dengan la ilaha illallah. Jangan tinggal. Wajib dengan atas diri sendiri. Duduk di mana pun, kerjalah apa pun. Dalam poket ada sugi.
Allahumma salli. Nak baca Quran kamu, baca Quran kamu sugi tak? Ni tak bawa Quran ni, tak bawa sugi, takkan nak baca Quran bawa sugi. Sugi je dulu, nak baca Quran. Nak mayang bersugi, nak keluar rumah bersugi, nak masuk rumah bersugi, nak bangkit bersugi, nak duduk bersugi. Allahu Akbar salat. Nak mengajar bersugi, nak mengaji bersugi. Ya, subhanallah. Itu tanda pertama. Yang kedua, tanda senyum. Orang mati syahid tandanya ketika habis umur senyum. Sahadat Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita tengok wajahnya ketika mati lebih indah dan elok daripada ketika dia hidup. Hidup biasa ya. Tapi habis-habis umur tengok Allah muka senyum. Itu tanda Allah terima amalan yang dia buat sepanjang kehidupan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di tempat kami, satu orang tu imam. Dia imam sungguh. Dia bukan sekadar imam hari Jumaat dia. Semua, setiap waktu dia jadi imam. Tapi kalau dia tak pergi jadi imam, berarti orang tahu dia tak sihat. Anak makmum akan singgah di rumah dia ziarah. Oh, tak sihat tu imam. Betul tak sihat. Hujan pun dia tak tinggal masjid lah. Dia kata sungguh-sungguh tu imam. Kalau hujan, dia pakai baju hujan, dia sokok plastik. Sampai juga masjid. Pada hari dia nak mati, dia suruh anak dia pergi hospital. Asar esok. Dia kata pada isteri dia, Masalah Sayyidina Muhammad, sagi kalau abang mati, simpan lepas isyak. Lepas dia kata, tengok dia angkat takbir, Allahu Akbar. Habis umur mati. Tu Tuhan tunjuk muka dia, ya Allah, senyum. Tu orang mati syahid. Yang ketiga, mati keluar air mata. Orang yang saya lihat depan mata saya, ayah saya. Dia nazak daripada Zuhur. Jadi mak saya telefon, saya pun balik, bergegas balik. Dalam sejam lebih. Sampai-sampai di rumah, orang kampung dah penuh di ruang tamu. Saya pergi ke tandas, wudu hajat, ambil wudu, baca Yasin. Dan kami dah tak tinggallah baca Yasin, ganti bergantian. Rupa-rupanya sebab tu mana bang Zuhur di masjid, dia duk jawab, dia tak boleh cakap dah, dia koma, dia orang panggil apa? Seruk. Di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia harus jawab. Last sekali la ilaha illallah, jawab. Habis. Mata tutup, mulut tak cakap. Dia dah jawab lah tadi, la ilaha illallah. Lepas tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Sampailah waktu dia dah bangkit tahajud pukul 4.55. Tu time dia bangkit tahajud. Sebab dari kecil kami tahu lah tu time dia bangkit. Sebab dia tak tinggal sugi. Bangkit tidur, dia tak bergigi. Dia tak pakai bergigi lah. Dia pada muda dia pakai sugi. Sugi ni last sekali masalah Sayyidina Muhammad, lalu kan dia rengkung. Lalu dia rengkung, boleh bunyi pintu. Kami sedang. Itulah waktu dia bangkit tahajud. Waktu tu dia mati. Sahadat Sayyidina Muhammad. Ketika nak sampai waktu tu, saya dah letih. Letih baca Yasin. Mak nak tidur sama. Tidur. Adik-adik baca pula. Lepas tu nampak macam lorat, mak sempat panggil, abang bangkit, tengok ayah ni. Cuba kelompok bangkit. Bangkit. Langsung saya bisik dia dengar dia, la ilaha illallah. 2 kali ikut. Pam, air mata turun. Tu dia mati syahid.
2 kali mendesah, tup, keluar mata betul. Tak. Betul. Kita hidup tak boleh bohong Tuhan. Kita hidup macam mana macam itulah takdir dia. Hidup baik-baiklah mati. Hidup buruk-buruklah mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu orang, sallallahu alaihi Muhammad, anak murid saya, umur 70. Cikgu pencin. Saya nak mengajar satu kitab. Dia beli tapi tak sempat mengaji. Dia sakit. Dia mati. Habis-habis umur turun naik mata kata isteri dia. Mati syahid. Hidup ni pasang dalam otak, dalam minda. Selagi mana aku hidup, aku nak mengaji. Mati syahid. Subhanallah, masalah saya nak moga-moga insya-Allah kita semua akan mati syahid. Tapi laluilah kehidupan sebagai seorang syuhada. Kalau kita hidup tak bergaya nak mati sebagai syahid, tak mati syahid. Hidup pun teruk, lintang pukang, macam mana nak mati syahid? Hidup syuhada ni lampau otak mindanya satu ya, aku nak mati dalam perjuangan Islam. Allah Sayyidina Muhammad. Letih tak ada. Orang kata rehat waktu bila, tak ada rehat. Rehat dalam syurga. Faham tak? Dunia tempat kerja, kubur tempat tidur, rehat dalam syurga. Tak ada rehat kita dalam syurga. Anak-anak ni tak ada rehat dah. Rehat makin ngapai Quran. Rehat ngapai Quran. Bagi cepat. Sebelum setahun kamu kena habislah. Berjuang sungguh-sungguh. Tapi panjang masa Quran. Kalau malas baca Quran, nak tengok handset ya, balik rumah tak ada. Bohong. Faham tak? Kena cinta kepada Allah dan cinta pada Rasulullah. Jadi bohonglah orang yang kata cinta pada Allah, dia tak pegang Quran. Betul tak? Kalau seorang tu ada kekasih, duk tengok nak WhatsApp cinta. Dulu orang panggil surat cinta. Lah ni WhatsApp cinta. Saat-saat tengok WhatsApp kekasih dia. Saat-saat tengok WhatsApp kasih dia. Jadi kalau seorang tu kata cinta pada Allah, tak tengok Quran, bohong. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah alam, yang baik daripada Allah, kuasa sendiri. Fajazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan anak-anak jadi anak yang baik, mudah hafal Quran, jadi pecinta Allah dan Rasulullah, jadi pejuang Islam pada hari depan. Mudah-mudahan anak-anak semua jadi anak-anak dibanggakan oleh mak dan ayah masing-masing, insya-Allah, dan diridai oleh guru-guru semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.